Okay, good. Siapa lagi? Saya tak nampak yang lain. Mira, you nampak tak yang lain? Tak nampak lah adik-adik. Mana awak ni? Okay, very good. Saya nampak Natasha pun porter. Okay. Okay, sekarang ni dalam masa 5 saat adik-adik carikan coin, duit shilling. Duit shilling. Boleh dapat? Duit shilling apa-apa tadi 10 sen, 5 sen pun boleh. Kita tengok siapa yang paling cepat. Devinash dapat. Itu berapa sen? Devina? 5%. 50 sen. Okay, well done. Bagus. Helen? 20 sen. Okay, well done. Okay, bagus Alert. Okay, Coach, bagi tepukan kepada diri awak dulu. Sebab saya nampak tiga orang dekat kamera sahaja. Yang lain tu masih ada ke? Yang lain tu saya percaya ada. Kalau ada, mungkin boleh type in dalam chat board supaya saya tahu you masih ada. Okey, masih ada. Kucok. Okey, apa Cikgu Jenny izinkan saya share screen boleh? Boleh Doktor? Boleh. Okey, so saya akan share dulu. Saya akan share entire screen. Nampak slide saya? Nampak. Belum lagi. Saya loading. Nampak. Okey. Tadi saya nampak, saya tutup sekejap tu, saya nampak skrin semakin ramai orang. Okey, I nampak Wesley. Thank you so much Okey, kita kekalkan momentum ni sampai 4.30. So tolong kekalkan keaktifan tu. Okey, kita tahu hari ni kita nak bercakap berkaitan dengan apa adik-adik? You nak tahu apa hari ni? Apa tajuk kita? Pengurusan emosi. Pengurusan emosi. Yes. Okey, betul. Saya nak tanya adik-adik, apa itu emosi sebenarnya? Ada tak you all ada emosi? Ada. You all ada emosi apa? Gembira. Gembira. Okay, very good. Lagi? Sedih. Marah. Marah. Yes. Lagi? Rindu. Sedih. Rasa rindu. Okay, lagi? Kecewa. Sedih. Rasa kecewa, rasa sedih. Okay, emosi adalah perasaan kita. Adik-adik rasa penting tak perlu ada emosi tu? Penting. Penting. Penting Penting. Kenapa penting? Kalau tak ada emosi, kita akan jadi macam mana? Murung. Murung Tiada itu pun perasaan. emosi Murung itu pun emosi. Kalau kita tak ada emosi, kita akan jadi macam mana? Tiada perasaan. Tiada perasaan. Well time. Siapa yang tak ada perasaan? Kita. Diri sendiri. Siapa yang tak ada perasaan? You Diri tengok sendiri. manusia ada perasaan. Apa benda yang ada perasaan? Robot. Robot, yes, good job. Robot tak ada perasaan, tapi adik-adik untuk masa sekarang robot pun mula mereka mencipta supaya robot itu ada perasaan. So apatah lagi dengan manusia ni, kita semua ada perasaan. So kalau adik-adik rasa sedih, adik-adik rasa kecewa, rasa marah, rasa gembira, itu semua perasaan yang normal. So nanti saya akan terangkan, Cikgu Ki akan terangkan apa jenis perasaan yang kita katakan itu adalah normal, apa jenis perasaan yang kita katakan itu mungkin tidak begitu normal. Okey, sebelum kita teruskan dengan pergi lebih lanjut lagi, okey, adik-adik saya nak tanya,
Adik-adik pandai bernafas kan, betul tak? Yo, bernafas macam mana? Bernafas macam mana? Macam tu ke? Okey. Buat tangan macam ni. Okey. Satu belah tangan letak dekat bahagian dada awak. Dekat dengan jantung. Rasai jantung tersebut. Okey. Satu lagi letak di perut. Bahagian perut. Okey. Perut ada bunyi tak? Tak ada bunyi ya sebab sudah kenyang kan, betul tak? Okey. So sekarang ni adik-adik, saya nak Cikgu Ki nak adik-adik duduk dalam keadaan yang selesa. Duduk keadaan yang selesa. Okey, sekarang ni boleh tak cuba tarik nafas. Tarik nafas. Hembus melalui mulut. Perlahan-lahan. Okey, bila adik-adik tarik nafas, perut adik akan ke depan menjadi kembung ataupun perut itu akan mengecut ke dalam. Mengecut. Okey, saya kata apa? Evina kata mengecut. Yang lain? Mengecut. How about yours? Perut awak ke mana? Mengecut. Mengecut. Okey, sekali lagi ya. Sekali lagi. Cuba buat betul-betul. Dia kempung ke dia ke dalam mengecut Sekali lagi. Okey. Tarik nafas. Hembus perlahan-lahan melalui mulut. Hembus nafas, perut kembung ke kempit. Okey. Tadi perut mengecut ke mengembung? Mengecut. Okey, adik-adik saya nak awak bila you tarik nafas, perut dia mengempung ke depan. Boleh? Cuba. Boleh ke? Boleh kita cuba Okey, tarik nafas, perut mesti kena kempung ke depan Okey, tarik nafas melalui hidung perlahan-lahan. Hembus melalui mulut perlahan-lahan. Boleh ke perut itu kembung? Tidak. Boleh Okey, adik-adik Cikgu Ki nak bagi tahu cara pernafasan yang betul adalah bila kita tarik nafas melalui hidung, keluar melalui mulut, tarik nafas perut mesti kembung. Itu adalah cara pernafasan yang betul Boleh? Okey, sekarang ni adik-adik Cikgu Ki nak you all ikut tengok ikan ini bernafas macam mana. So, bila kita kena tarik nafas melalui hidung, ikan ini akan naik ke atas. So, bila hembus nafas melalui mulut perlahan-lahan, ikan itu akan turun ke dasar laut. Boleh? Kita buat dalam 1 minit sahaja. Okay? Are you ready? Yes. Yes. Okay, well done. Okay, so get ready Okay, tarik nafas melalui hidung perlahan-lahan. Okay, hembus melalui mulut perlahan-lahan. Okay, lagi. Hembus perlahan-lahan. Okey, tarik nafas lagi melalui hidung perlahan-lahan. Okey, hembus perlahan-lahan. Tarik nafas lagi. Hembus melalui mulut perlahan-lahan. Tarik nafas lagi. Hembus perlahan-lahan. Okey, lagi. Hembus perlahan-lahan. Okey, adik-adik, tadi bila you nak tarik nafas, awak rasa dekat bahagian dada ni ada tak apa-apa rasa? Tak ada. Tak ada rasa. Ada. Okey, Andrea kata ada rasa. Rasa tu macam mana? Ada. Tadi yang siapa yang cakap ada? Mia? Tak ada. Tak ada. Okey, it's okay kalau tak rasa sebab
Sebab ini kali pertama you all practice teknik pernafasan yang betul kan. Okey, Cikgu Ki nak tanya, bila you bernafas, pemikiran ini ada tak fikir benda lain? Ada. Awak boleh fokus tak? Tidak. Tidak. Awak boleh fokus? Boleh fokus. Boleh. Awak Tak. fokus ikan itu ke you fokus mana? Fokus Fokus ikan. Okey, fokus ikan tersebut and then you boleh ikut bernafas, betul tak? Yes. Okey, very good ah. Sebab Betul. untuk adik-adik sekarang ni, sebab kita tahu bila kadang-kala tugasan ataupun kerja rumah banyak sangat, mak suruh buat ini, ayah suruh buat itu, cikgu sekolah bagi tugas, kita sometimes akan stres. Betul tak? Rasa tertekan, kita rasa tak gembira, kita rasa marah. So, sangat penting adik-adik setiap hari bila you bangun tadi tidur, sebelum adik-adik tidur, adik-adik boleh buat teknik pernafasan untuk membantu adik-adik supaya tenangkan diri, lapangkan fikiran untuk bantu adik-adik supaya boleh fokus dan tidur dengan baik. Boleh? Boleh ya? Okey. Okey, ini adalah skala emosi. Saya nak tanya adik-adik ya. Bagaimana dengan keadaan emosi adik-adik pada minggu ini? Emosi maknanya perasaan. Okey, kalau adik-adik nanti tulis dekat chatbox tu, adik-adik type 1 menunjukkan adik-adik minggu ni sangat gembira. Okey, adik type 2 maknanya you dalam keadaan good. Kalau you type 3 maknanya 50-50 macam so-so lah. Okey, kalau poor maksudnya agak tidak okey. Kalau letak 5 maksudnya emosi ni memang sangat-sangat teruk minggu ini. Okey, adik-adik berada kat mana? Okey, very good. Ramai yang dekat 1, 2. Ada apa perkara yang menyebabkan adik-adik rasa gembira minggu ni? Ada tak? Apa yang menyebabkan adik rasa gembira minggu ni? Self quarantine nak habis. Okay, great. Self quarantine nak habis maknanya kita sudah boleh bebas bergerak. Okay, yang lain? Adik Devina? Apa yang menyebabkan adik Devina rasa happy this week? Ada? Tak pasti. Okey, tak apa ah. Okey, ingat emosi macam adik-adik cakap tadi, emosi adalah perasaan. So semua orang ada perasaan. Manusia, kalau kata manusia ni mesti ada perasaan. Tetapi ada orang dia boleh menunjukkan perasaan, dia boleh menyatakan perasaan. Tetapi ada juga yang tidak menyatakan perasaan. Contoh okey, kalau saya rasa marah. Okey. Wesley, kalau Wesley marah kepada kawan-kawan, Wesley marah kepada adik-beradik lain, Wesley buat apa? Wesley? Kalau Pemai? Kalau marah you akan buat apa? Tidur. Oh, akan tidur. Okay, very good. Itu satu cara yang bagus. So, you tidur, you akan lepas tidur, you akan rasa macam mana? Rasa tenang. Rasa tenang. Okay, sangat bagus. So, macam contoh untuk nama, saya pronounce nama Pemai itu betul tak? Pemi. Pemi, okay, Pemi, okay. So, Pemi bila lepas you tidur, you rasa macam mana? Marah itu hilang ke ataupun masih marah itu ada? Apa tadi? Bila selepas you tidur, marah itu masih ada ke ataupun marah itu akan hilang terus? Kurang lah. Hilang. Akan kurang. Okey. Kurang. So kurang. setiap orang ada cara berbeza. Contoh, ada orang marah, dia akan terus marah orang itu. Faham betul tak? Dia akan marah orang tu, dia akan
dia akan pecahkan parang-parang, dia akan buang, dia akan tumpuk orang itu. Ada orang dia akan buat macam itu. Tapi ada orang bila dia marah dia diam je, tak bercakap dengan sesiapa. Itu adalah bentuk yang awak pendamkan perasaan itu. So itu adalah semua cara yang kita gunakan bila kita berurusan dengan emosi. Tapi kalau you tanya saya mana satu betul, saya tak ada jawapan untuk yang itu. You kena, adik-adik kena tanya diri awak. Bila adik-adik marah, sedih, tidak gembira, adik-adik pendamkan perasaan itu membantu tak? Adakah lama-lama you akan rasa macam nak best? So kalau ada perasaan tersebut, maknanya benda itu tidak bagus untuk adik. So kena cari cara untuk membantu diri kita. Okay. So bila talking about emosi, dia ada positif, ada yang negatif. Adik-adik banyak dekat positif ke banyak dekat negatif? Positif. Positif. Banyak positif. Positif. Okay. Kalau positif kita tahu emosi dia mesti bagus-bagus. Gembira, rasa bahagia, you rasa tenang hati, you rasa ceria. Itu yang positif. Tapi kalau yang negatif adalah you rasa cepat marah, you sedih, you takut, you malu ataupun you cepat rimas. Takut nak jumpa orang. Itu yang negatif. Okay. Saya nak tanya, yang negatif tu bagus tak? Tidak. 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 Betul? Betul. Dan negatif tu tidak bagus apabila kita Tidak. meletakkan negatif itu kepada orang lain. Itu salah satu yang menyebabkan dia jadi negatif. Contoh kan emosi negatif. Kalau you marah, you tidak buat apa-apa, you marah, you biarkan marah itu. Akan berlaku apa-apa tak? Tengah ke? Saya tengok semua orang macam freeze kejap. Maka saya punya line punya masalah. Okey Dr. Lan, Dr. okey. Okay. So macam ni ya. Kalau adik-adik tak apa, saya pergi ke depan dulu. Kalau tak nanti kita lambat. Okay. Gambar dekat sini. Boleh tak adik-adik namakan? Gembira. 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 Kalau yang ni? Sedih. Sedih. Yang ni? Marah. Yes. Adik ni adik Terkejut. 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 Kalau bawah ni? Sedih. 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 Okey, satu lagi apa? Yang utama kat sini. Apa lagi yang adik rasai pada minggu ini? Marah. Selain empat yang saya Bosan. nyatakan. Marah. Oh, rasa bosan. Okey, lagi? Cemburu. Marah. Marah. Lagi? Gembira. Gembira sudah ada. Rindu. Saya tak nak yang empat itu di luar daripada itu. Penat. Rindu. Rasa penat. Okey. Rasa macam mana? Jelisna? Rindu. Rasa rindu. Nangis. Okey, rasa nak menangis. Okey. So itu adalah extra emosi yang kita ada. Sebenarnya banyak lagi jenis emosi ya. So tak ada salah dengan betul, tapi syarat dia bila kita ada emosi tersebut, kita perlu kena pasti emosi tersebut. Jangan biarkan emosi itu berebat. Nanti orang lain tengok sahaja Tevina Tatan, saya tak nak berkawan dengan dia. Sebab saya berkawan dengan dia terus dia marah. Dia macam cepat tidak sabar. So kita pun takut berkawan dengan dia kan. Orang akan kata dia tu karang contoh. Okey. Tolong saya bezakan emosi positif dengan negatif boleh? Boleh. Okey. Boleh. Oh, nampak tak? Boleh. Boleh nampak tak? Nampak. Okey, good. Okey, macam ni ya. So, setiap grup tersebut ada 5-5. Kita tengok siapa yang boleh buat yang betul. Kalau emosi yang positif, you pilih dari atas tu. You tuliskan yang 5 yang positif, 5 yang negatif. Faham tak adik-adik?
Adik-adik keluarkan sehelai kertas dengan pensel, you tulis dekat tepi cukup. Okey, saya tengok Elvi sudah benci, sedih, marah. Benci, sedih, marah adalah negatif. Lagi. Kena ada 5. Ustaz 5. Kata. 5 positif, 5 negatif. Iri hati emosi negatif. Iri hati emosi negatif. Very good. Okay, good job. Lagi? Iri hati cemburu negatif. Benci, Pilih- marah, takut, Pilih iri daripada hati. perkataan di atas. Femi? Benci, takut, iri hati, marah, negatif. Baru 4 sahaja, Femi. Nak 5. Lagi? Malu negatif. Malu. Yes, very good. Very good. So 5 itu adalah negatif. Okay. Chris bagi tahu saya 5 yang positif. Seronok. Tenang. Tenang. Dengar Chris. Tenang. Seronok. Teruja. Gembira. Okay. Gembira. Sayang. 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 Tenang. Seronok. Tenang. Seronok. Seronok. Okay, very good. Sangat bagus adik-adik. Adik Amos, saya dengar suara awak. Adik Amos sangat bagus. Jawapan tu betul. Adik Amos, kalau kamera boleh buka lagi bagus. Cikgu Ki boleh tengok muka adik Amos. Okay, so kita akan pergi. Okay, tadi kita sebut itu adalah emosi yang asas, betul tak? Semua orang melalui emosi itu. Okay, dia ada emosi positif dengan negatif. Adik-adik rasa tak stres? Rasa tertekan? Emosi tertekan ada tak? Ada. Okay. Ada. Ada. Okay. Apa dia? Porsha. Okay, Porsha, you kata ada. Boleh tak you bagi tahu saya lebih lanjut lagi? I could say yang main source kepada tekanan adalah tekanan belajar dan juga tekanan daripada harapan orang pada saya. Okay, very good. So tadi Porsha telah bagi tahu tentang sumber tekanan itu datang dari mana. So biasanya selain daripada tekanan belajar itu, termasuk harapan orang lain terhadap diri kita. So itu juga akan menyebabkan kita rasa tertekan kat situ. Okey, macam mana pula adik-adik lain? Tutup kamera, buka kamera. Adik-adik lain macam mana? Adakah rasa tertekan dalam tempoh masa ni? Tak ada. Okay, good. Tak Yang ada. lain? Helen? Tak ada. Tak ada. Cikgu. Andrea? Tak ada. Andrea ada? Tak ada. Tak ada. Carl? Tidak. 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 Okay, good. So, kalau yang adik-adik yang tak rasa tertekan, saya rasa mungkin darjah 6 kot. Darjah 6 akan rasa tertekan sebab nak ambil exam kan nanti kan? Ruziana rasa tertekan tak? Oh, Louisiana. Tak. Okay. So, kalau rasa tertekan, tak ada masalah, kita kena menguruskan sebab bila emosi itu datang, biar kita belajar macam mana cara untuk menguruskan. Yang penting adik-adik perlu kena pasti. Apa yang saya rasai sekarang? Itu sangat penting sebab kalau awak sendiri pun tak tahu apa yang you rasai, sampai satu tahap mungkin you sudah sampai murung dah. Sampai terlalu tertekan, sampai you tak tahu, tak boleh nak berfikir, sampai you rasa macam hidup ini tak ada harapan. So itu sudah tekanan yang you alami terlalu tinggi sampai adik-adik tak boleh nak atasi. So
sangat penting untuk kena pasti awal. Kalau sudah jadi teruk, you sudah mula rasa macam awak sendiri mula tak boleh mengawal emosi itu, perlu bagi tahu ibu bapa ataupun orang yang adik-adik percaya untuk membantu. Benda tu sangat penting sebab sekarang banyak isu-isu yang berkaitan dengan masalah kesihatan mental, macam mereka murung sampai tak boleh tidur, bermalam-malam lah tak boleh tidur. Itu antaranya. Kalau adik-adik ada tanda-tanda itu, perlu rujukkan diri awak kepada orang yang you percaya untuk membantu diri awak. Okey, so ini tanda-tandanya. Kalau adik-adik rasa derekan, bahagian pada mana you akan rasa tekanan tersebut? Di mana you akan rasa terdekat? Sakit kepala. Sakit kepala. Gucok lagi? Sakit kepala. Di dada. Banyak yang sakit kepala, sakit dada lagi? Cepat letih. Lengan badan. Lengan badan. Ya, very good. Lagi? Kering mulut. Kering mulut. Cepat letih. Itu semua tanda-tandanya. Kalau untuk Cikgu Ki, kalau Cikgu Ki rasa dedekan, dia akan rasa sakit dekat bahagian leher ni, naik ke atas kepala. Okey, itu adalah tanda-tanda stres. Jantung berdebar, gemetar, takut. Yes, itu adalah tanda-tanda dia. Okey, banyak lagi. Kalau adik-adik perasan macam selalu gementar, tak tahu apa sebab. You tak takut apa-apa pun, tiba-tiba you rasa macam gementar. Tak tahu kenapa. Ataupun you cepat letih, you lengung badan, ataupun jantung berdebar, ataupun selalu rasa sakit perut ataupun nak ciri-birik. Tapi pergi tandas, you tak rasa, bila you masuk tandas, tak ada pun keluar apa-apa. Tapi you always, you rasa dekat perut itu, you rasa macam perut tu macam sakit. Rasa nak pergi toilet. Tapi sebenarnya bukan. Itu pun salah satu tanda stres. Terdekan itu. So adik-adik kena tahu. Okey, yang kedua adalah bahagian psychological. Cepat marah pun salah satu. Contoh, kalau dulu-dulu adik main dengan awak, tak apa, you biar dia. Adik, you main dengan adik. Tapi sekarang adik bekan sahaja awak, terus you terus marah. Apa benda kebekan-bekan? Awak main keluar? Cepat marah. So cepat marah pun salah satu. So adik-adik you kena tengok diri awak. Ada tak tanda tersebut? Ataupun sentiasa rasa bimbang, awak tak boleh fokus, awak takut diri awak gagal, terutamanya mereka yang akan ambil peristiwa. Itu penting. Ataupun rasa rendah diri, rasa resah ataupun bosan. Itu pun salah satu. Tapi untuk sekarang ni sebab kita dalam COVID, you tak boleh keluar kan, rasa bosan itu agak normal lah. Tapi kalau bosan itu sampai satu tahap macam you tak rasa nak buat apa-apa, you rasa berat, you tak nak buat kerja sekolah pun tak nak buat, you macam tak berminat untuk membuat sesuatu, you kena tengok balik sebab itu adalah tanda-tanda awal kemungkinan akan ke arah kemurungan. So mengurus emosi tu kena pasti tanda-tanda diri awak. Okey, last kali tingkat laku. Okey. Kenapa saya letak yang ini macam merokok, ada yang ambil dadah, ambil bahan larangan. So memang sekarang untuk even sekolah rendah pun ada. So that's why saya nak ingatkan adik-adik, kalau tertekan, tingkat laku kita ke arah itu akan lebih tinggi. So adik-adik kena tahu kalau adik-adik buat tingkat laku itu macam merokok ke ataupun ambil bahan larangan, dia akan memberi kesan kepada diri kita kan. So itu sangat penting. Okay? So itu adalah tentang emosi negatif yang akan memberi kesan terhadap diri kita. Okay. So sekarang saya akan masuk bagaimana cara untuk mengurus. Okay. Mesti orang akan rasa macam sedih yang berperanjangan, kecewa yang berpanjangan ataupun marah yang berpanjangan, itu semua akan memberi kesan. So cara menangani dia ada banyak. So yang ni saya tak nak you macam tengok satu persatu, tapi kita akan pergi yang pertama. Okey, yang pertama ini adik-adik, perasaan marah ni. Boleh tak adik-adik ini berdasarkan diri sendiri jangan tengok kawan-kawan sebab adik sendiri je yang tahu. Okey, bila adik-adik rasa marah, biasanya apa perkara yang akan menyebabkan adik-adik marah? Bergaduh.
Bergaduh dengan siapa, Carl? Adik. Oh, bergaduh dengan adik, Carl akan marah. Okay? Boleh tak? Adik-adik you tulis sebab ini adalah emosi. You tahu bila you bergaduh dengan adik mesti marah. Okay, macam mana saya nak elakkan marah? Macam mana saya nak elakkan supaya saya tak marah dengan adik? So itu adalah kemudian cara kita nak ambil. Sama ada contoh. Setiap kali saya bergaduh dengan adik mesti disebabkan alat permainan. Betul kah? Betul tak? Ke bukan? Betul, cikgu. Betul So macam mana kita nak elakkan supaya tidak bergaduh dengan adik? Contoh itu contoh. Okay, so adik-adik boleh tak you dalam kertas buku nota awak, you tuliskan perkara yang menyebabkan adik-adik marah. Boleh? You tuliskan satu perkara yang menyebabkan adik-adik marah. Kalau nak tulis lebih dari itu pun boleh tak ada masalah. Okay? Satu perkara yang yang selalu akan menyebabkan adik-adik marah. Okey. Kalau sudah siap, kita akan pergi kedua. Boleh ke? Okey, yang kedua, apa perkara yang selalu menyebabkan adik-adik rasa sedih? Adik Helen sedang berfikir tu ke ataupun macam mana ni? James Lisna, ada apa-apa nak cakap? Tak ada, okey. Dapat markah yang rendah. Dapat markah yang rendah akan rasa sedih. Okey, good. So itu salah satu yang adik identify sendiri bila you akan sedih. Okey, yang ketiga. Apa perkara ataupun situasi yang adik-adik akan rasa takut? Takut. Gagal dalam ujian. Gagal dalam ujian itu menakutkan, okey? Bergaul dengan terlalu banyak orang. Bergaul dengan terlalu banyak orang itu juga akan menyebabkan kita rasa rimas dengan takut. Okay, very good. Thank you so much sebab you sudi berkongsi. Okay, sekarang ni kalau sudah jumpa dengan siapa? Hantu. Oh, jumpa dengan hantu. Adik, apa lupa hantu tersebut adik? Buruk. Buruk, okey. Kalau jumpa tu memang akan menakutkan lah. Saya sendiri tak pernah jumpa lagi. So that's why I tanya adik balik lah apa lupa dia kan. So, itu yang menyebabkan takut. Okey. Bagus. Okey, seterusnya apa perkara yang akan menyebabkan adik-adik rasa stres? Rasa tertekan. Banyak kerja. Banyak kerja rumah, betul? Buat. Apa yang tak boleh buat? Kerja rumah tak boleh buat. Okey. Apa? Bila kita rasa tertekan, saya Cikgu Ki pernah dapat belajar, dia kata saya rasa tertekan apabila ibu bapa tak bagi saya main game. Ada tak adik-adik begitu? Ada. Tidak. Ada juga. Ada. Okey, kalau ada adik-adik kena tulis kena tulis. Boleh? Okey, yang kelima. Tidak. Okey, tidak. Okey, yang kelima adalah apa perkara yang menyebabkan adik-adik rasa gembira? Dapat markah yang tinggi. Tak banyak kerja. Tidak banyak kerja. Okay, I like it. Okay. Dapat markah yang tinggi lagi. Mendapat sokongan daripada orang. Okay, saya dengar Bebas. Diana kata mendapat sokongan daripada orang lain ataupun ibu bapa ataupun kawan. Okay, lagi? Mendapatkan benda yang saya inginkan. Mendapatkan benda yang saya inginkan, so you akan rasa gembira. Lagi-lagi? mendapat kawan yang baik. Mendapat kawan yang baik. Good job, Felicia. Okay, kita tengok balik saya gembira setiap kali makan aiskrim. Yes, ramai yang bila dia dapat makan sesuatu yang dia suka, mereka akan rasa seronok. Rasa seronok. Okay, sekarang ni adik-adik,
Semua kelima-lima sudah tulis? Sudah ke belum? Dah. Okey, kalau sudah, adik-adik sekarang ni macam ni ya, untuk 5-5 ni, adik-adik letak skor. Adik letak skor sendiri ya. Skor dia macam ni. 0 hingga 5. 5 maksudnya awak sangat marah tentang perkara itu, 0 you tak rasa apa-apa. Untuk minggu ni. 0 hingga 5, marah itu biasanya you akan marah sampai tahap mana satu? Di mana? Skor berapa? 1. Okey, boleh tak tuliskan 1 tu dekat situ? Okey, Julius marah tu 1. Okey, sedih 0 hingga 5, sedih tu di mana? Okey, ada yang 2, ada yang 1, ada yang 3. Okey. Okey, adik-adik tengok masing-masing punya, jangan tengok kawan sebab tak sama. Okey, yang ketiga, perasaan takut itu adik-adik akan letak skor dekat mana? Takut tu 4 Julius. Saya curious. Saya tertanya-tanya, apa perkara yang menyebabkan Julius rasa takut sampai tahap 4? Julius nanti tulis kat situ Okey. Kalau tertekan berada kat mana? Tertekan semua 5 ke? Ada yang 0. Okey, very good. Okey, ada yang 5. Saya nak tanya untuk siapa tadi? Jenis you punya tahap 5 tu, jenis sekarang darjah 6 Betul ke? Darjah 4. Oh, darjah 4. So, jenis you punya tekanan tahap 5 boleh, kalau selesa lah jenis nak berkongsi tahap 5 tu, ada tak apa-apa yang menyebabkan tertekan ke? Selalunya saya buat banyak kerja lah. Oh, okay. Kerja sekolah ke kerja rumah? Dua-dua. Dua-dua, okay. Jenis anak sulung ke? Ya. Okay. So saya nampak jenis agak macam akan rasa penat lah sebab kena buat kedua-duanya. Betul? Betul. Okay. So thank you so much tapi satu benda yang bagus jenis sebab you boleh kenal pasti bahawa awak ada tekanan itu pada diri awak. So sekarang ni, lepas ni mungkin Cikgu Ki akan ajar, kalau kita rasa tertekan, apa yang kita boleh buat? Kalau kita rasa marah, apa yang kita boleh buat? Supaya kita boleh kawal emosi, boleh bantu kita kurangkan sikit rasa tertekan itu. Boleh? Okey, last kali. Boleh. Adik-adik letak perasaan gembira itu 0 hingga 5, awak berada kat mana? Kosong hingga 5. Gembira. 1, 2 ataupun 5 terus? Terus. 5 terus. 5 okey. Very good. Okey. So inilah masa. Tadi ada yang terutamanya emosi negatif. Kalau yang gembira tu biarlah dia gembira kan. Tak perlu buat. Okey. Emosi yang negatif tadi ada berapa? Marah, stres, Sedih. sedih, Takut, gembira. takut. Okey, so maknanya 4 yang ini boleh tak awak bayangkan semua ada dekat kepala awak, betul tak? Boleh tak? Betul. Awak Betul. angkat bayangkan, you keluarkan dia, buang dalam tong sampah. Boleh. Boleh Okey, very good Janet. Okey, ingat kenapa saya tunjukkan gambar ni? Dia kat sini kalau you nampak tak? Ada nampak tak dua orang yang warna hitam kat bawah tu? Yang kecil sekali kat bawah tu. Ada. Okey, apa yang dua orang yang kecil kat bawah tu dia buat apa? Lari. Kenapa nak lari? Kenapa nak lari? Lari dari emosi yang Lari dari okey. lari Ini dari bagus. emosi negatif.
Lari dari emosi yang negatif. Lagi-lagi. Berlari daripada emosi negatif daripada luahan orang lain. Exactly. Okay, Posha. Very, very good. Kita boleh bayangkan kat sini ya, kalau emosi awak tidak stabil, awak banyak negatif emosi dan tidak diuruskan dengan baik, so dia akan sampai penuh sampai ke atas ni. Kita tak boleh mengurus, kita akan lontar dekat orang lain. Tetapi kita kena ingat, bila kita lontar dekat orang lain, tidak semestinya orang itu mereka boleh menerima. So that's why sometimes bila you marah dekat adik kita, you marah dekat ibu bapa kita, you akan nampak mereka akan balas balik. Sebab itu bukan tempat yang betul untuk awak mempuangkan. Okay? So kalau you nak mempuangkan, boleh. Tetapi pastikan you masuk dalam tong sampah warna hijau, masuknya kat situ, adik-adik kena cari seseorang yang dia boleh mendengar, dia boleh membantu kita untuk proses emosi sedih, emosi marah, emosi takut, emosi tertekan tersebut. So bukan semua orang mereka boleh mendengar dengan baik, bukan semua orang boleh membantu diri kita untuk mengurus dengan baik. So adik-adik tahu siapa orang tu yang paling sesuai, yang boleh dipercayai, yang boleh you meluahkan kepada dia. Boleh? Are you still with me? Boleh. Okay, great. Saya nampak adik Felicia angkat tangan. Ada soalan tak? Tak ada. Ada, okay. Okay, so adik-adik, saya akan mula mengajar teknik-teknik macam mana kita menguruskan emosi kita. Adik-adik suka peluk mak ayah, peluk adik-adik tak? Suka. Peluk binatang kesayangan, peluk pantang. Suka kan, betul tak? Suka. Okay, Suka. untuk yang ni, dia macam ni ya. Adik-adik kalau boleh on kamera lagi bagus ya. Sekejap saya tak nampak. Okay. Okay. Adik-adik tangan macam ni. Sudah? Okay, very good. Okay, ibu jari biar dia klik. Ini macam you bayangkan seolah-olah macam rama-rama. Sama tak? Rama-rama kan? Kupu-kupu, betul tak? Betul. Okey. Dia macam ni ya. Bila adik-adik buat, kupu-kupu ni biar letak dekat bahagian dada awak. Bila kita marah, kita rasa sedih, cara kita nak menenangkan, sekejap tak nampak. Cara kita nak menenangkan diri kita, adik-adik boleh buat macam ni ya. You buat kupu-kupu. Tadi Cikgu Ki sudah ajar teknik pernafasan, betul tak? Betul. Kita bernafas macam mana? Bernafas melalui Hidung. hidung. Okey, melalui hidung bukan perut. Tarik nafas melalui hidung. Perlahan-lahan and then hempus melalui mulut pun perlahan-lahan. Okey, kita boleh buat 2-3 kali, kemudian adik-adik mula buat tapping. Ini adalah tapping Okey, kita mula pernafasan dulu, buat 2 kali. Okay. Saya buat sekejap. Adik-adik dengar muzik tak? Tak ada. Ada muzik? Ada. Tak ada. Tak ada. Ada tak? Tak ada. Ada. Sekejap Wait a second. Mungkin tadi I share. Sekejap. Sabar. Kejap. Okey, saya share sekali lagi ya. Mungkin tadi I share tu I tak klik dekat tu. Cuma apa kau saya. Apa perempuan semua ni?
Okey, tak apa. Sebab apa, untuk Google Meet dia punya sound tu dia kena buat tag baru boleh. Tapi it's okay adik-adik. So kita akan buat bersama-sama ikut arahan saya saja. Boleh? Okey, adik-adik Boleh. buat macam kupu-kupu. Letak dekat bahagian dada adik-adik dalam keadaan yang selesa. Duduk dalam keadaan yang selesa. Okey, kita akan slow-slow tarik nafas melalui hidung perlahan-lahan. Okey, tahan sekejap. Okey, hempus melalui mulut perlahan-lahan. Okay, very good. Okay, tarik nafas sekali lagi. Tahan. Okay, hempus melalui mulut perlahan-lahan. Okay, adik-adik mula rasa relax. Pagi padang awak rasa relax, tenang. Okey, kita akan mula buat dengan tangan sebelah right side sebelah kanan. Okey, so bila kita tapping, Cikgu Ki akan mula kira 1 hingga 10 Kita buat satu-satu dulu. Okey? So bila cikgu mula tapping, you pun sama jari tu mula bergerak untuk tap padang awak. Boleh? Okey, kita buat sama-sama. Okey, 1 2 tangan tap. 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, tukar sebelah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, sekarang kita akan buat dua-dua bergerak macam kupu-kupu. So masa dua-dua bergerak, saya akan kira juga 1 hingga 10. Saya nak adik-adik dalam hati, semasa kita doa, kita akan cakap dengan dalam hati, betul tak? Okey, sama juga adik-adik, Cikgu Ki nak adik-adik, bila kita mula tapping, saya nak dalam hati adik, adik boleh bagi kata-kata positif untuk diri sendiri. Contoh, okey, hari ini saya buat dengan sangat baik, walaupun keputusan saya tak bagus, belum lagi capai apa yang saya nak, tetapi saya sudah cuba yang terbaik. I did a great job. Boleh tak sambil you buat, saya nak you bagi kata-kata positif untuk diri awak. Boleh? Boleh ya? Okey. Okey, kita cuba dulu Okey. Kita mula 1 2 3. Sambil you tap, sambil you dalam hati cakap, you tak perlu cakap dengan saya, dalam hati awak. Okey? Okey, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, very good. Rasa tenang tak bila you buat, you tap diri awak? Ya, tenang. Okay, rasa dia macam rasa kita diri kita shooting Shooting maksudnya kita rasa macam sangat selesa dengan diri kita Okay, biasanya kalau adik-adik kalau letak depan dada, you akan rasa macam tak selesa. You pun boleh buat besar sikit, tangan letak dekat bahagian bahu. You macam peluk diri awak. And then you mula buat tapping. Kan selalu kalau baby nak tidur kan, mama dia akan tapping, betul tak? Untuk bantu dia tidur kan. Sama juga sebab tapping itu dia adalah satu kemahiran di mana bantu diri kita semasa you marah, semasa you rasa sedih, semasa you rasa down sangat-sangat. So you boleh peluk diri awak and then you mula fokus balik kiraan pada diri and then you mula tapping. You tap diri awak. So kalau adik-adik macam kat rumah kan selalu kalau you bergaduh dengan adik-adik, you pun boleh ajar adik-adik buat sekali Dia akan cepat, emosi dia cepat tenangkan balik. So you pun sama. Kalau you rasa sedih,
you turunkan diri awak and then you mula peluk diri awak and then you tapping. So mula dengan sebelah tangan dulu, kemudian sebelah lagi and then you do it together. So bila buat itu, saya nak you buat macam you bagi kata-kata semangat. Benda tu akan bantu kita supaya pemikiran yang kita tak rasional tadi, kita boleh gantikan dengan kata-kata yang positif. Boleh ke? Okay ya? Good. Okay, saya akan pergi yang seterusnya. Okay, ini satu lagi ya sebab saya akan ajar pelbagai cara. So nanti kalau you tengoklah, cuba mana satu yang berkesan. Okay, cara untuk bumblebee breathing technique. Tak bergerak sorry, kejap. Kenapa tak bergerak? Naughty. Okay, baru nampak. Sekejap Okay, untuk yang ini, bumblebee breathing technique ni, okay, adik-adik bila kita bernafas, sama juga teknik pernafasan masuk hidung keluar mulut. Tapi this time, biasanya bila kita bernafas, boleh tak you tutup habis telinga. Sampai you bernafas, you tarik nafas, hembus melalui mulut perlahan-lahan. Okey, sekali lagi, tarik nafas. Hembus melalui mulut perlahan-lahan. Okey, bila you tarik nafas dengan hembus tu, you perasan tak angin itu seolah-olah tengah sangat clear dekat sini? Betul tak? Perasan. Betul. Yes. Betul. So, bunyi itu, kenapa suruh you tutup telinga itu, sebenarnya nak membantu awak supaya awak tarik balik fokus kepada diri awak. Macam contoh kan, kadang-kadang you marah. Ada tak you marah, you buat macam ini, cuba you marah. Orang tu marah kita kan, kalau kita buat macam tu, kita fokus balik, kita akan fokus balik, kita tak marah orang tu marah, mereka pun tak boleh nak marah kita sebab kita tak bertindak balas. Okey, satu lagi, kalau you marah, boleh tak you buat benda yang sama, you buat macam ni. Kengkang kuat-kuat, sekuat yang mungkin, kuat-kuat, sampai tarik nafas. Bila hempus nafas, kita buka ini perlahan-lahan. Okey, hempus perlahan-lahan, buka tangan awak, perlahan-lahan. Okey. Okey, sekali lagi, tarik nafas, kengkang sekuat yang mungkin. Okey, tahan. Hempus perlahan-lahan dan buka genggaman tangan awak. Okey. Awak rasa tak energi macam dekat situ? Tenaga tu seolah-olah macam dekat tangan. Betul tak? Betul. Ada. Betul betul. Ini untuk adik-adik lelaki. Betul. Adik-adik lelaki kan. Kalau marah, jangan pergi tumpuk orang, jangan pergi cederakan diri, jangan tumpuk tindih, marah kan, tumpuk tindih kan sakit. So apa kata adik-adik kengkang kuat-kuat sampai you fokus pernafasan diri awak. And then you lepaskan perlahan-lahan. So you akan nampak dia macam ada tenaga dekat sini. Bila you kengkang kuat-kuat, lepas tu bila you lepaskan, dia seolah-olah marah itu awak lepaskan. Boleh? Nanti next time, adik-adik kalau marah you boleh cuba dulu . Dia sangat berkesan sebenarnya untuk membantu diri kita menguruskan kemarahan kita. Okey. Seterusnya. Tak bergerak saya punya slide. Kejap. Okey, sudah ada. Okey, untuk yang ni sama juga. Yang ni pun teknik pernafasan. Keluarkan jari. Keluarkan jari. Okey. Adik-adik, bayangkan adik-adik jari satu je. Macam ni. Satu je macam ni. Jari telunjuk. Okey. You bayangkan you akan lukis nombor 8. Nombor 8. Kita akan pusing. Okey, nombor 8 kita akan mula tarik nafas. Lukis 8 ya. Bulatan 1. Okey, hempus nafas. Lukis bulatan yang kedua. Okey, tarik nafas.
Okey, hempus nafas. Tarik nafas. Okey, hempus nafas. Bila adik kena lukis macam ini, dengan awak fokus pernafasan awak, awak fokus benda lain tak? Pemikiran tu akan fikir benda lain tak? Tak. 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 Wah. Okey. Tak. Itu tujuan dia supaya adik-adik boleh tarik fokus balik. Macam contoh kan, kadang-kala kalau adik-adik dalam kelas, adik hilang fokus. So adik boleh ambil sikit masa untuk bantu diri awak buat macam itu sampai you tarik balik fokus, then dia akan membantu adik-adik fokus dalam kelas sebenarnya. Itu pun sangat bagus bukan saja untuk menguruskan emosi ya. Okey, seterusnya. Ini untuk mereka yang contoh adik-adik yang memang marah, you sedih, you sampai menjerit-jerit boleh nak tenangkan diri awak. Ini dia sangat berkesan. Okey, apa cara dia? Contoh, saya demonstrate dengan, siapa nak berdemonstrate dengan saya? Siapa selalu rasa diri dia selalu akan, macam mana kata, dia macam marah, kalau marah tu dia tak boleh control. Ada tak? Bila dia marah memang tak boleh mengawal. Dia akan marah betul-betul sampai you macam hendak kaki. Ada tak sesiapa macam tu? Pemi ada Okey, saya demonstrate dekat Pemi boleh? Saya buat simulasi, Pemi you ikut sahaja arahan saya, boleh? Okey, contoh kan, Pemi dia memang bila dia marah tu dia akan sangat beremosi sampai sometime macam you tak boleh mengawal diri. Betul? Okey, kalau saya nak menenangkan Pemi, apa cara saya nak menenangkan Pemi? Satu, saya akan bantu Pemi. Okey, Pemi fokus balik pernafasan. Okey, Pemi boleh ikut saya? Okey. Sekarang Pemi tarik nafas melalui hidung, tarik. Okey, tahan. Okey, hempus perlahan-lahan melalui mulut. Okey, sekali lagi Pemi. Tarik nafas. Okey, hempus perlahan-lahan melalui mulut. Okey, Pemi. Boleh tak Pemi namakan 5 perkara, 5 objek yang Pemi boleh nampak di sekeliling Pemi sekarang? Warna kah? Benda. Apa yang Uh, Penny boleh nampak di bilik Penny sekarang? 5 benda. Kertas. Kira buku lah. Okey, buku. Lagi? Pencil case. Pencil case, very good. Pencil. Pencil, okey. Pencil, lagi? Phone yang sedang saya guna untuk Google Meet. Okey, phone yang Pemi sedang guna untuk Google Meet. Okey, satu lagi Pemi. Katil lah, katil sebelah. Okey, katil. Okey, very good Pemi. Pemi dapat bagi tahu saya 5 benda yang Pemi boleh nampak di dalam bilik. Okey. Pemi boleh tak bagi tahu saya 4 benda yang Pemi boleh sentuh? Yang boleh sentuh dengan tangan sekarang. Meja. Okey, meja. Lagi? Dinding. Okey, Pemi boleh sentuh dinding. Lagi? Phone case lah. Phone case. Okey, very good. Satu lagi? Kertas. Kertas. Okey, good job. Okey, saya nampak adik Regina sangat excited So nanti adik Regina, saya akan minta tolong adik Regina, nanti kemungkinan adik kena bantu saya sebab ada satu aktiviti lagi tentang ketawa tu Okey, adik Pemi masih dengan saya? Okey, sekarang Pemi boleh tak Pemi bagi tahu saya 3 bunyi yang Pemi boleh dengar? Bunyi kipas. Okey, bunyi kipas.
bunyi Cik Ki yang sedang bercakap. Okay, bunyi saya yang sedang bercakap. Okay, thank you. Lagi? Bunyi dua tu je lah. Dua tu je. Okay, very good. Okay, boleh tak Pemi bagi tahu saya apa satu rasa dalam mulut awak sekarang yang you boleh rasa? Rasa like tak ada rasa. Okay, tak ada rasa. Boleh bagi tahu saya satu bau yang you boleh cium sekarang, yang you boleh hidup? Bau wangi. Bau wangi. Okay, very good. Okay, Pemi, saya nak tanya Pemi, bila Cikgu Ki minta Pemi namakan apa yang Pemi nampak, apa yang Pemi rasa, apa yang Pemi boleh dengar, yang boleh sentuh, yang boleh rasa dengan yang boleh hidup tu, Pemi boleh fokus tak? Sikit je lah. Sikit. Pemi ada tak fikir perasaan marah tadi? Tak ada. Very good. Itu tujuan dia. Ini adalah teknik untuk bantu diri kita mengawal emosi terutamanya semasa marah. So kalau you nampak kawan-kawan awak marah, dan dia tak boleh tenangkan diri. So you boleh bantu dia alihkan fokus, minta dia untuk fokus kepada 5 teria. 5 teria, lihat, sentuh, dengar, hidup dengan rasa. So you fokus 5 teria tersebut untuk bantu dia supaya dia fokus. So bila dia fokus kepada arahan kita, marah, sedih tersebut dia akan dialihkan. So emosi tersebut dia akan reda semula. Itu sangat penting So bantu diri awak. Kalau you rasa macam marah, you pun boleh buat untuk diri awak, Pemi. Okay, very good. Well done. Okay, so saya akan pergi seterusnya. Masa saya tinggal berapa minit? 14 minit Okay. Saya akan pergi the next one. Harap-harap kita sempat habiskan. Wait a second. Let me share with you. Okay. Saya tadi dengar siapa tu? Adik Regina ketawa dengan sangat kuat. Dengan baik sekali Adik Regina, boleh tak bantu Cikgu Ki? Adik Regina, are you there? Tak ada Okey, tiba-tiba hilang pula. Okey. So macam ni ketawa pun salah satu terapi Ketawa pun boleh bantu adik-adik hilangkan emosi yang you rasa tertekan, emosi yang you rasa sedih, emosi yang you rasa kecewa. Okey. Petang ni Cikgu Ki nak bantu adik-adik. Sebelum ni ketawa ada tak you? Ketawa macam 4 jenis binatang ini. Ada tak? Adik Regina? Terus dia senyap Okey. Kurang adiknya, gila adik. Adik Regina. Ayah dia ketawa. Okey, it's okay Adik Regina kalau ada kat situ. Okey. Gambar yang pertama. Apa bunyi zebra ketawa? Boleh tak Adik Mary bagi tahu saya, Adik Mary? Bunyi zebra. Gambar pertama tu. Saya tidak pernah zebra. Cikgu Ki pun tak pernah dengar zebra ketawa. Tapi kita kena create satu biar dia ketawa. Boleh? Nah. Okay. Adik Mary. Kita ikut Adik Mary Adik Mary. Okay. Nombor 1 saya nak adik-adik semua buka mic. Semua buka mic, kita ketawa bersama-sama ikut Adik Mary. Boleh? Boleh. Boleh Okay. Are you ready? Boleh. Adik Mary? Boleh. Adik Mary tadi ketawa bunyi zebra ni macam mana?
Yes. Okay, boleh. Okay. Are you ready? 1, 2, 3. Ikut dalam 10 saat dah. Tahun. Ada Chris tahu macam mana. Okay, thank you so much, I Mary. Sekarang kita pergi jenis yang kedua. Okay, jenis yang kedua saya nak adik and Adrian. Adrian boleh tak adik gambar kedua ketawa dia macam mana? Tak maksudnya tak tahu. Okey, apa kata siapa lagi ya? Adik Helen. Adik Helen, gambar kedua ketawa macam mana? Tak apa, kita create bunyi semestinya kena ikut. Apa-apa bunyi tak apa. Tak tahu. Okay. Chris. Chris boleh? Oh. Okay. Satu ke? Okay. Tuan dia bukan saja bunyi ya, mulut itu sekali ya. Okay, 1, 2, 3. Okey, sangat bagus ha. Okey, kita masuk yang ketiga. Kita tengok yang ketiga siapa nak ambil? Cadangkan satu nama kepada saya. Adik jadi boleh? Oh ini apa kata kita yang ketiga ni kita akan tahu besar. Boleh buku dia kan. Ada Regina tu. Okey, kita ikut ada Regina boleh? 1, 2, 3. Okay, very good ah, very good. Okay, akhir kali dia macam ketawa malu-malu sikit ya. Okay, apa kata yang keempat saya jemput adik Devina. Adik Devina? Boleh cuba? Okay. Ada Louisiana, boleh cuba? Yang akhir sekali, ketawa yang macam malu-malu sikit. Tak tahu. Amy, do you want to try? Okay, yang akhir sekali ketawa dia mungkin boleh? Kita buat macam malu sikit. Okay, 1, 2, 3. Baguslah ada Regina ni, ketawa ni tapi tak nampak orang. Cikgu kita rasa nak tengok muka dia sebenarnya. Okey, tapi tak apa. Kita tengok balik adik-adik. Kalau rasa tekan, kalau rasa macam sedih, rasa kecewa, kadang-kala ketawa itu boleh bantu kita untuk rasa gembira semula. Sebab adik-adik, semasa kita ketawa, otak kita akan menghasilkan satu bahan kimia yang bernama dopamine. So dopamine ini macam kita makan gula-gula, kita makan coklat, adik-adik makan rasa gembira tak? Sama juga bila ketawa,
otak kita akan menghasilkan akan menghasilkan bahan kimia yang akan menghasilkan perasaan gembira untuk kita. So maka ketawa itu adalah terapi semula jadi ya. Boleh? Boleh? Tak? Pastikan adik-adik setiap hari mesti ada masa untuk ketawa. Boleh? Boleh. Okay, very good. Good job. Setiap hari cikgu. Adik. Okay. Adik-adik tuliskan dalam chatbox itu. Tuliskan dalam chatbox, adik-adik beritahu saya satu perkara yang boleh menenangkan diri. Boleh? Satu perkara yang adik-adik gunakan untuk menenangkan diri. Satu perkara. Guna 75% ko para pa, mamako. Fans sedang bercakap ke? Okay. Adik-adik boleh tak tuliskan satu perkara yang adik-adik boleh gunakan untuk menenangkan diri. Menenangkan diri semasa you marah, semasa you sedih, semasa you kecewa, semasa you marah ataupun apa-apa perasaan yang ada tu, apa yang adik-adik gunakan untuk tenangkan emosi. Okey, adik Melina kata main game. Adik lain? Okey, jauhkan diri. Tidur, duduk, mendengar lagu bersenang, mendengar lagu kegemaran. Okey, bagus. Sparring. Inspiring quote from idols. Mandi. Duduk diam. Baca buku. Bagus. Saya tengok adik-adik kalau kata kat sini kebanyakan akan membuat aktiviti yang berbeza untuk membantu. So kalau adik-adik rasa benda itu membantu, boleh teruskan. Kecuali apa yang tak boleh terlalu kerak ambil adalah main game. Sebab sekarang ni main game adik-adik akan ketagih. Kedagih maksudnya akan mengguna sampai lupa makan, sampai lupa masuk kelas, sampai lupa buat kerja sekolah. Itu antara dia. Tengok boleh tapi jangan sampai you tengok berlebihan. Okay? Okay, sebelum kita akhiri, Cikgu Ki akan buat aktiviti tentang kognitif. Okay. Kita akan train kalau sometimes kita rasa sedih, kita rasa macam tak happy ataupun kita rasa kita hilang fokus, kita boleh buat aktiviti untuk bantu brain kita fokus balik ya. Okey, adik-adik dia permulaan dia macam ni ya. Adik Chris, are you ready? Okey, buat jari macam ni. Okey, dia punya mula macam ni. Macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. 3 step, 3 langkah, boleh? Okey, pertama macam ni. Okey, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Boleh buat tak? Okey, saya tengok adik Natasha boleh buat. Yang lain boleh? Enes? Boleh ya? Okay. Boleh. Ini kiranya senang. Okey. Untuk yang ini, keluarkan 2 jari, 1 jari macam ni. Sebelah tangan tu 1, Pemi. Okey. Kita akan tukar. Bila sini 2, bila kita tukar, sini jadi 1 macam ni. Boleh? Fokus. Pastikan you fokus. Okey. Adik Mary usahakan. Yap. Jangan fikir lama. Adik Wesley, you tengok jari ya. You tengok jari memang akan ambil masa. Okay, good. Ibinas, teruskan. Laju sikit. Okay, well done. Bagus Yang ni dia akan train bantu awak improve you punya tumpuan, improve you punya fokus terutamanya kalau you nak belajar. Sometimes you focus sebab ini akan train awak punya brain kiri tangan kanan sebenarnya. Okay? Okay, ini yang kedua. Okay, yang ketiga macam ni. 2. You tap dekat 2 jari, keluarkan 2 jari and then you tap. Sebelah sini, tutup. Boleh tak? Faham tak? Sini 2, you tap and then tukar sebelah tangan, ini pun 2, 1 tap. Boleh ya?
Susah tak? Tak sempat kita nak tunjuk jari tu Jangan fikir lama-lama, buat cepat. Okay. Jari tu tak. Okay, so you all boleh practice kat rumah. Terutamanya bila you rasa bosan, benda ni boleh guna. Bantu diri awak, macam-macam you boleh buat ini. Okay, sudah? Dah. Okay, saya akan pergi yang Dah. Okay, kita akan pergi yang ke seterusnya. Okay, ibu jari dengan saya sendiri. Yang ni saya pun susah sebenarnya. Okay, ibu jari dengan hujung jari. So, kalau sebelah ibu jari, sebelah sana adalah, so bila tukar, pastikan tutup sebelah ni macam ni. Boleh? Dia macam susah sikit lah. Boleh buat tak? Mary jangan pusingkan you punya tangan. Dia kena tukar jari. Contoh dia mula dari sini kan. So bila tutup ni dia mesti sebelah sana kena buka. Faham tak? So dia akan ambil masa sikit. Hey B, boleh tak tangan awak tinggi sikit supaya saya nampak? Okay. Good. Okay, good. So buat sendiri kat rumah, this one is very helpful. Dia akan train your concentration. Memang susah, tapi you all bila boleh belajar, you boleh tunjukkan kepada kawan-kawan. So can do it ya. Okay, itu salah satu untuk yang kelima. Okay, seterusnya macam ni. Okay, satu tangan okay, satu tangan macam ni, genggam. Okay, kita akan tukar sama juga. Can you do it? Boleh? Adik Wesley? Okay, good. You did very well. Okay, yang ni senang sikit betul tak? Ini senang, betul. Okay, untuk seterusnya saya tengok. Okay, this one macam you ambil kamera. Saya rasa semua orang tahu kok how do you take the camera, right? Okay, kamera ni, pastikan kamera ni tak putus. Okay, so you all akan pusing ke atas. Ini pun senang juga sebenarnya. Pusing ke bawah, pusing ke atas, pusing ke bawah. Ini senang. Okay, very good. Boleh ke? Okay, very good. Okay, satu lagi. Satu lagi, you all buat macam ni. Macam ni. Okay, biasanya kita main jari macam ni kan. Ibu jari dengan ibu jari, betul tak? Okay, cuba. Ibu jari dengan ibu jari dulu. Okay, pusing ke depan, tolak ke belakang. Tukar arah, okay. Teruskan dengan jari telunjuk ni. Sama juga, do it like this. Jari telunjuk. Senang kan? Betul tak? Boleh ke? Jari telunjuk. Melina? Boleh. Okay, good. Boleh ha? Okay, masuk yang ketiga. Jari tengah. Okay, very good. Felicia boleh? Okay. Okay, masuk yang keempat. Saya tengok adik-adik boleh tak masuk jari keempat? Alamak, saya punya jari keras dah. Okay. Okay, good. Jari keempat boleh pusing ke? Okay, saya nampak majoriti boleh buat. Okay, sekarang pergi jari kecil. Pastikan jari kecil tu bergerak sama. Boleh bergerak? Kenapa Felicia, you punya jari kecil tak bergerak? Tak dapat, Cikgu. Tak dapat. Okay, so nanti you all practice semula, dia akan come natural bila you boleh buat macam ini. Okay? So, terutamanya bila adik-adik, bila you all rasa macam emosi awak rasa sedih down, kita akan selalu fokus kepada emosi, betul tak? Betul. So, bila you come tengah tangan macam ni, bila you mula buat, dia akan alihkan fokus daripada emosi pergi ke mana? Belakang. Belakang? Belakang mana? Depan. Pergi ke tangan. Pergi ke tangan. Ya, betul. So kita akan alihkan fokus pergi kat sini.
maka bila sudah kat sini, fokus kat sini dia akan kurang. So bila sudah kurang, adik-adik emosi tersebut pun akan jadi reda sikit. So bila marah, bila sedih, jangan kita segera memberi respon. Sebab bila kita dalam keadaan marah, cara kita bercakap pun tidak betul, betul tak? Kita akan keluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya. Itu tidak membantu. Boleh adik-adik? Ya. Boleh. Boleh, okey. Boleh. Kalau Jenny, lebih terlebih 4 minit. It's okay, cikgu. Okay, it's okay, doktor. Okay, so thank you so much adik-adik. Saya rasa untuk hari ini kita sampai sini dahulu. So nanti kalau ada perluan lagi, Cikgu Ki akan berkongsi dengan adik-adik lagi. Ya. Okay, so saya kembalikan slot ni kepada Cikgu Jenny. Itu Regina. Tadi tak buka kamera. Maaf. Okay, adik-adik boleh tak semua buka kamera supaya nampak muka semua? Hai. Amira, do you have anything to do before we end up? Okay, so adik-adik ada soalan nak tanya Cikgu Ki? Tak ada. Belum tak ada. Cikgu Ki pun dari Sarawak. Cikgu Ki pernah pergi Seri Aman. Tak ada. Cikgu asal mana? Cikgu asal mana? Asal saya Sibu Sarawak. Sama? Saya orang sibuk. Oh ya. Tapi saya selama 3 tahun tak balik dah sebab COVID. So nanti ada peluang balik saya pergi Seri Aman, saya jumpalah adik-adik semua. Okey. Okey. Okey, saya serahkan masa pada Cikgu Jenny lah. Hai cikgu. Hai. Terima kasih cikgu. Jangan lag dulu ya, sebab kita ada cabutan rumah. Jangan lag dulu. Okey, sebelum tu, cuba buka semua kamera. On semua kamera sebelum kita cabutan semua. Gambar kamu semua. On kamera. Adik-adik on kamera. Kamera. Buka kamera semua. Okey, baru nampak muka comel semua. Okey dah, ready? Laura tak buka kamera lagi. Good, very good. Okay, ready? 1, 2, 3. Okay, kejap cikgu copy paste dulu. Kejap lambat. Kejap ya, kejap. Amira, tolong cikgu copy paste. Bu Amira. Okey, saya pun tolong ambil gambar. Okey, sistem semua. Okey. Okay, one more time. Kayu bebas. Sekejap. Ambil gambar lo. Okey, Jalin. Regina, saya suka kucing awak tu. Okey, 1, Okay, 2, 3. One more. Okay, one more time. 1, 2, 3. Okay. Okay anak didik, sekarang cikgu akan mainkan sesi cabutan bertuah. Ya.
Sekejap ya, slide cikgu nak gerak lagi. Okey, untuk pengetahuan anak didik, ini adalah merupakan hadiah cabutan bertuah. Hadiah untuk cabutan bertuah pada kali ini di mana 8 nama akan cikgu cabut untuk cabutan bertuah pada kali ini. Okey, sekiranya cikgu pusing roda itu nanti, kalau nama kamu terpilih, tolong jawab ya. Kalau kamu tak jawab saya, cikgu akan pas pada murid lain. Kalau nama terpilih, jawab saya. Okey? Faham? Paham. Okey, cikgu share screen sekarang. Sekejap. Sekejap ya. Dah ready? Dah ready tak? Jom kita tengok siapa yang bertuah. Sudah nama kita kan? Ya. Chris Ustaz ada? Chris. Chris ada tak jawab saya? Chris jawab saya kalau ada. Buah anaknya. Anak suara aja. Adamnya. Chris ada tak? Hello Chris, Chris Ustaz. Ya udah like. Buka mic jawab please. Chris, kalau nak cebas kepada orang lain. Cikgu Jenny, Okey, pas Chris saja ada. Ustaz. Ada, dia jawab saya dekat chat Chris tu. Ustaz tidak Dekat jawab, chat. saya pas. Dia dah jawab itu ni. Okey, next kita tengok siapa yang bertuah. Saya cikgu. Saya. Okey, Joanna ada. Saya cikgu. Okey, next. Saya. Okey, next. Okey, kejap cikgu buat lagi. Joanna Miller dah 2 kali dah. Kejap Okey. Alexa Dylan. Alexa kalau ada jawab saya. Alexa Dylan. Kalau tak ada cikgu bagi pada orang lain ya. Alexa Dylan. Cikgu buang ah. Okey, 1, 2, 3. Tengok siapa yang bertuah. Jamie. Jamie ada? Saya cikgu. Jamie, thank you. Okey, Okey, ada next. lagi. Okey, ada lagi. Sekejap kita buat dulu. Saya cikgu. Hai. Okay, very good. Wih. Tania, Dan kamera ni jangan. Tania.
Okay, next. Saya Cikgu. Okay, very good. Cikgu. Okay. Okay, Julia. Okay. Ada 3 lagi dan ada 2. Rebecca. Saya cikgu. Tanya. Ada 3. Ada. Okay. Okay, lagi. Okay, jap. Trinity. Trinity ada? Catherine ada? Catherine 1. Catherine 2. Catherine. Okey, dia tak ada. Catherine. Okey, cikgu bagi lagi. Ada 2 lagi. Ya. Saya Cikgu. Okey. Tanya Rena Ilham. Okey. Saya Cikgu. Okey, lah. Siapa yang besar? Lah. Natasha Nabel. Saya Cikgu. Okey, Tanya. Tanya Annabel. Okey. Terima kasih Cikgu. Sama-sama. Baiklah, majlis mengucapkan Ada mikrofon. terima kasih pada yang teramat Mikrofon hormati dengar. Dr. Pauki di atas perkongsian menarik mengenai teknik pengurusan emosi yang telah beliau sampaikan sebentar tadi. Semoga segala apa yang telah Dr. Pauki sampaikan akan menjadi panduan dan pedoman buat kita semua. Okey, sekali lagi cikgu ucapkan tahniah dan syabas kepada semua anak didik yang telah menjadi peserta untuk program pada masa ini. Okey, syabas dan tahniah, anda terbaik, anda hebat, anda luar biasa. Okey, dan cikgu juga ucapkan tahniah kepada semua pemenang caputan ketua. Okey, pada yang belum dapat lagi, kita jumpa lagi next program. Cikgu akan buat lagi untuk kamu. Baiklah, dengan ini selesai sudah program intervensi minda sehat, teknik pengurusan emosi diri dengan jasama Pusat Kaunseling Universiti Pendidikan Sains Tanjung Malim Perak. Mohon perangan tempat bertemu, kiranya rasa siaran darah. Baliklah anak didik membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara saya, mari disuruh mengaktifkan. Okey, sekian sahaja daripada cikgu dan seluruh warga Sekolah Kebangsaan Senlu. Sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Pauki, walaupun sibuk dengan aktiviti beliau, tapi beliau masih meluangkan masa bersama kita yang berada di Sarawak ini. Terima kasih atas perkhidmatan Google Meet. Dengan Google Meet kita dapat bersama-sama melalui alam maya walaupun berbeza negeri. Okey,
Cikgu mohon maaf sekiranya terlanjur bicara sepanjang program ini. Cikgu juga ingin ucapkan terima kasih kepada Azril Julaimi kerana sudi meluangkan masa bersama sesi kita pada hari ini. Okey, syabas dan tahniah semua, anda terbaik. Okey, bye. Bye. Jumpa lagi semua. Terima kasih. Bye. 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 Terima kasih. Terima kasih. Okey. Bye. Ayat kena isi. Cikgu ada Bye. ada link access isi sekarang supaya kamu dapat CJ. Pada mic, pada kamera. Okay. Isi CD dari Ayat. Terima kasih semua. Terima kasih Dr. Pau. Terima kasih Cikgu Halimatus. Ya, terima kasih Cikgu Azril. Sama-sama. Supaya kamu dapat CJ. Bye. Pastikan alamat email betul ya. Okey, terima kasih Cikgu Jenny. Thank you Dr. Pau. Happy cooking to thank you. Ya. Thank you Dr. Pau. Thank Saya you. mengambil lah Dr. Pau. Thank you Dr. Pau. Thank you. Kita leave dulu ya. Jangan